Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini Allah masih memberikan kita kurnia untuk bernafas, nikmat untuk bernafas. Alhamdulillah, syukur. Okey, baiklah. Pada hari ini Ustazah ingin menyampaikan tentang sebuah ilmu yang berkenaan tentang tajuk Islam, iaitu pada muka surat 31. Okey, murid-murid boleh lihat pada muka surat 31 berkenaan tentang Islam, pelajaran 7. Okey, kita akan masuk kepada bab yang baharu, bab yang baru, iaitu berkenaan tentang Islam. Okey, sebelum itu kita mestilah terlebih dahulu mengetahui sebuah hadis yang menceritakan tentang hakikat Islam, ataupun yang menceritakan tentang apakah dia yang dimaksudkan dengan Islam, iaitu agama yang kita sedang anuti sekarang ini, tentang Islam. Baiklah, semua sekali boleh lihat hadis. Ustazah akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Bayadis siyab, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak kalau sedang pergi. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua tapak tangannya di atas paha beliau. Nak ceritakan di sini, seorang lelaki yang tidak dikenali tadi datang kepada Rasulullah, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan sambil meletakkan kedua tapak tangannya tadi di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung. Wa qala ya Muhammad, lalu lelaki tersebut berkata, wahai Muhammad. Setelah duduk tadi, lalu dia pun berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika kamu mampu pergi kepadanya bagi Allah. Lelaki itu pun berkata, engkau benar. Baik, begitulah dia sebagaimana yang Ustazah telah bacakan tadi tentang sebuah hadis, ya. Hadis beserta terjemahannya, yang mana hadis ini menghuraikan, menjelaskan bahawa telah datang seorang lelaki menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedatangannya itu seolah-olah dia seperti telah lama mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah lama berkenalan dan bersahabat dengan baginda, yang mana kita boleh lihat daripada segi cara duduknya, ya, dengan itu terus menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tapak tangannya tadi di atas paha beliau, seolah-olah lelaki tersebut telah lama mengenali Rasulullah. Dan adakah murid-murid ingin mengetahui siapakah lelaki itu? Lelaki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang mana kedatangannya adalah untuk bertujuan untuk menyampaikan dan mengajar Rasulullah dan umatnya mengenai hakikat Islam. Ketika itu Islam baru sahaja datang, dan malaikat pada ketika itu datang berjumpa Rasulullah nak memberitahukan tentang apakah dia maksud sebenar Islam, iaitu hakikat Islam, iman dan ihsan dan hari kiamat. Okey, begitulah dia tentang huraian hadis tadi, sedikit sebanyaklah yang Ustazah boleh bacakan, ya. Okey. Jadi berkenaan tentang Islam terlebih dahulu, Ustazah ingin menerangkan tentang pengertian Islam, ya. Pengertian Islam terlebih dahulu yang kita perlu ketahui iaitu mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta menunaikan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Islam ini adalah agama yang mana agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada seluruh umat Islam, iaitu kitalah semua manusia, seluruh umat Islam. Maksudnya iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mempercayai di dalam hati, kita percaya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita, di dalam fikiran kita, bahawa hanya Allah yang satu. Hanya Allah itu yang satu, tidak ada lain, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang satu. Itu maksudnya mentauhidkan Allah. Itulah dia maksudnya pengertian Islam asasnya. Okey. Yang mana kita percaya bahawa hanya Allah yang satu, bukannya percaya kepada
Tuhan yang banyak, sebagaimana orang kafir, orang kufar, yang mana mereka mempercayai bahawa Tuhan itu banyak. Mereka menyembah patung, menyembah berhala. Mereka mempercayai Tuhan itu banyak. Sebab itulah mereka dipanggil sebagai orang kafir, kerana mereka tidak mempercayai bahawasanya Tuhan hanyalah satu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, itu bab yang pertama. Okey, sekarang kita masuk bab yang kedua, iaitu tentang rukun Islam. Baiklah, Islam ini dia sebenarnya dia sangat berkait rapat, sangat berkait rapat dengan rukun Islam, ya, sinonim dengan rukun Islam. Bila kita sebut sahaja Islam, dia mestilah diikuti dengan rukun Islam. Wajib ada rukun Islam di dalam diri setiap Muslim, ya. Baiklah, jadi kita akan mengulang kaji semula apa dia yang dimaksudkan dengan rukun Islam itu. Okey, rukun Islam itu yang kita perlu ketahui bahawasanya dia ada 5 perkara rukun Islam. Itu yang pertama. Rasanya semua dah tahu kan, kita dah belajar rukun Islam yang pertama, iaitu tentang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, ya. Yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi nak dikatakan di sini, kita sebagai orang Islam, kita nak diiktiraf sebagai orang Islam, mestilah ada kelima-lima perkara ini, ya. Iaitu yang paling utama sekali adalah dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Baiklah, apa dia mengucap 2 kalimah syahadah ini? Iaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu satu pengakuan. Satu pengakuan kita bahawa hanya Allah Tuhan yang satu dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baiklah, dia ada rukun-rukunnya, ya. Apa dia rukun mengucap 2 kalimah syahadah? Rukun yang pertama yang mana mesti ada, yang pertama, hendaklah kita mengesakan dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang satu, tiada selainnya, ya. Kita tak boleh percaya kepada patung-patung, tak boleh percaya kepada Tuhan-Tuhan lain, ya, sebagaimana yang dianuti oleh agama-agama lain, ya. Tuhan kita hanyalah satu. Yang kedua, mestilah ada penafian. Penafian maksudnya kita menafikan, menidakkan, menolak mana-mana sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita menolak sembahan berhala, patung-patung Buddha. Kita menolak, kita menafikan. Aku hanya menyembah Allah. Kita menafikan, kita yakin di dalam hati kita bahawa hanya Allah yang satu, dan kita percaya juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi kita lihat pula seterusnya kepada apa dia fungsi 2 kalimah syahadah. Iaitu yang pertama sekali fungsinya adalah untuk lafaz keislaman. Yang ini lafaz keislaman, yang mana kita boleh lihat kepada orang-orang yang daripada orang kafir nak masuk kepada agama Islam. Orang yang bukan Muslim, dia mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah, lalu dia nak masuk kepada agama Islam. Lalu apa yang sepatutnya dia perlu buat? Iaitu pertama sekali dia perlu mengucapkan, melafazkan 2 kalimah syahadah ni.
Pertama, mengucapkan dua kalimah syahadah beserta yakin, ya, beserta yakin bahawa Allah itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan juga mereka mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu utusan, pesuruh Allah yang membawa ajaran agama Islam. Dua-dua ni mesti ada di dalam diri mereka jika nak menjadi seorang Muslim, ya. Kalau salah satu, contohnya salah satu tak ada, dia mereka cuma mempercayai Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang satu, tapi mereka masih tidak mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mereka masih mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu bukan pesuruh Allah. Maknanya mereka belum boleh dikira sebagai Islam. Mesti ada dua-dua, ya. Mereka mestilah mempercayai bahawa Tuhan itu satu dan menafikan Isa itu adalah anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menidakkan, ya, kerana kepercayaan orang kafir. Mereka percaya bahawa Nabi Isa itu adalah anak kepada Allah, lalu mereka sembah Isa, ya, sembah Isa, kemudian sembah patung-patung berhala. Itu tidak betul, ya. Jadi dalam hati mesti yakin Allah itu hanya Tuhan yang satu dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan mereka mesti mempercayai bahawa Isa itu adalah juga pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mereka perlu ada. Lalu bila mereka mempercayai kedua-dua ini, maka sahlah mereka menjadi orang Islam. Itu dia, beserta lafaz dengan niat. Okey. Dan apabila mereka melafazkan dua kalimah syahadah ini, mestilah orang yang nak masuk Islam ni mestilah ada saksi yang melihat. Mestilah ada saksi yang melihat mereka bahawa mereka telah mengucapkan dua kalimah syahadah. Barulah, kerana ialah mereka tidak boleh jika mereka mengucapkan secara persendirian, ya, tak ada saksi, maka kita sukarlah nak mengatakan dia sebagai orang Islam. Itu antara dia dengan Tuhan. Tapi kita nak menghukum seseorang itu, kita melihat daripada apa yang kita lihat. Kita lihat dia sudah mengucap dua kalimah syahadah dengan bersaksikan ada orang yang melihat, maknanya dia bolehlah sah masuk kepada agama Islam. Itu dia maksudnya. Itu rukun Islam yang pertama. Okey. Dan dua kalimah syahadah ini adalah perubahan hidup seorang Islam. Perubahan kepada menjadi untuk yang lebih baik, ya, daripada kafir tadi menjadi Islam, daripada dia menyembah patung tadi menjadi seorang yang menyembah Tuhan Allah yang satu. Dia memperbaiki hidupnya, merubah hidupnya, segala apa yang dia lakukan, perbuatannya adalah berlandaskan Islam. Dia bukan lagi agama yang dahulu. Itu yang ketiga lah, yang kedua. Okey, yang kemudian seterusnya dia membezakan antara kafir dan Muslim, ya. Orang kafir dia tak percaya, orang Muslim dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia lafaz syahadah ni. Itu yang pentingnya, ya, lafaz syahadah. Kalau kita tak mengucapkan dua kalimah syahadah, maksudnya kita orang kafir. Bukan kita, maksud Ustazah orang kafir, dia tak lulus lagi untuk menjadi orang Islam, ya. Okey. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Seterusnya, apa lagi dia? Rukun Islam kedua yang melayakkan kita ini dipanggil sebagai orang Islam, iaitu mestilah solat 5 waktu. Kalau kita sekadar melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetapi tak solat, tidak solat, maknanya di situ terdapat kecacatan lah.
kita tidak dapat menjadi Islam yang sebenar-benar lah, yang sebenar-benar yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Islam yang sebenar-benarnya apabila dia solat 5 waktu sehari semalam dengan khusyuk. Ya, iaitu solat ini ada sejarahnya, ya. Sejarah tentang bagaimana solat itu menjadi wajib, perintah. Bila kita diperintahkan untuk solat, iaitu mula diperintahkan pada 27 Rejab semasa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mana Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk umat Islam ini menunaikan solat, diperintahkan melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad menerima perintah daripada Allah untuk disebarkan kepada kita semua. Itu dia, ya. Yang mana di dalam dalil Al-Quran pada surah An-Nisa, inna solata kanat 'anil mu'minina kitaban mawquta. Dalil yang memerintahkan kita ini wajib menunaikan solat. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktu ke atas orang yang beriman, ya. Kita orang muslim yang beriman. Okey, ini dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya orang Islam ini mestilah kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Kita apabila kita sudah akil baligh, kita berakal, ya, dah akil baligh, maknanya kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Itu dia. Iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa, ya. Berpuasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, takwa. Okey, seterusnya mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat ni maksudnya diwajibkan kepada setiap orang muslim yang mukallaf, setiap orang Islam yang mukallaf. Yang mukallaf bermaksud yang orang muslim ataupun muslimah yang mukallaf yang sudah dewasa, yang telah dipertanggungjawabkan ke atasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengeluarkan zakat, iaitu bagi orang-orang dewasa yang muslim yang sudah ada pekerjaan, yang sudah ada simpanan, ya, simpanan yang cukup, kemudian dah cukup nisabnya untuk kita mengeluarkan sedikit wang tersebut, diberikan kepada pusat zakat, kepada orang-orang yang miskin, ya. Zakat diberikan kepada 8 golongan. Salah satunya golongan orang yang miskin, golongan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, fi sabilillah. Itu antara salah satunya. Mereka mengeluarkan zakat. Untuk apa zakat ni? Untuk kita menyucikan harta, ya, iaitu harta-harta yang kita dah dapat. Bila kita dewasa nanti, contoh macam ustazah dah dewasa sekarang ni, ada harta, jadi ustazah mesti dah mengeluarkan zakat, ya. Harta yang Allah, kita bekerja, apa-apa harta sajalah, kita bekerja dapat gaji, kemudian harta itu sumbernya kan daripada Allah. Jadi kita nak menyucikan harta tersebut, mestilah kita keluarkan, yang dipanggil zakat. Begitu juga dengan anak murid nanti. Bila dah dewasa, awak dah ada kerja, dah ada duit banyak, dah cukup syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat,
Ada syarat-syaratnya ya. Jadi awak kena keluarkanlah, wajib ya, wajib. Okey. Itu bab zakat. Dan zakat ni dia ada beberapa jenis ya, iaitu pertama sekali zakat emas, zakat perak, zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan. Itulah macam yang berkenaan gaji tadi, jatuh kepada zakat pendapatan. Kalau kita bekerja ada gaji, gaji tu banyak melebihi nisab, melebihi syarat, jadi kita wajiblah mengeluarkan zakat. Contoh zakat emas pula, kalau kita ada simpan emas melebihi nisab, cukup syarat 1 tahun, maka wajiblah kita mengeluarkan harta daripada emas tadi, 2.5% daripada emas tadi untuk dikeluarkan. Itu maksud dia zakat. Dan yang akhir sekali adalah tentang menunaikan haji ya. Menunaikan haji ini bukannya semua mesti tunaikan haji. Tunaikan haji ini adalah khusus kepada mereka yang berkemampuan, orang Islam yang ada kemampuan. Kemampuan bermaksud dia dah ada cukup perbelanjaan dia. Ya. Dia dah, contohnya seorang lelaki yang dah ada pendapatan dari segi kewangan, kemudian bila dia dah berkahwin, dia dah cukup kewangan, dia nak simpan, nak berikan kepada isteri dan anaknya, kemudian dah tolak yang tu, ada lagi bakinya itu cukup untuk dia menunaikan haji. Cukup untuk dia menunaikan haji ya. Perjalanan pergi ke haji, bagaimana makan minum semasa di Mekah, menunaikan haji, semua cukup. Jadi untuk anak bini pun dia telah tinggalkan perbelanjaan yang cukup, maknanya perbelanjaan dia tu cukuplah ya. Jadi wajiblah dia menunaikan haji. Ini tidak termasuk orang miskin dia tak ada perbelanjaan yang cukup, hidupnya melarat, miskin, maknanya dia tidak wajib menunaikan haji ya. Haji ni bagi yang berkemampuan ya, orang yang mampu, orang yang kaya. Itu maksud dia. Jadi nak menceritakan tentang rukun Islam ni ya. Ustazah nak ceritakan tentang satu perumpamaan ya, berkaitan tentang rukun Islam dan Islam, iaitu rukun Islam ini adalah tanda-tanda ataupun nak katakan bahawa bagaimana kita ini boleh dikatakan sebagai orang Islam. Apakah dia tanda-tanda yang kita ini boleh dikatakan sebagai orang Islam, boleh dilabel sebagai orang Islam, iaitu melalui rukun Islam yang tadi. Okey, perumpamaannya ialah, okey, murid-murid boleh lihat ya perumpamaan rukun Islam tadi. Bagaimana kita ini hendak menjadi kita boleh dipanggil ya, layak dipanggil sebagai orang Islam. Iaitu pertama, kita umpamakan diri kita ini sebagai sebuah rumah ya. Rumah ini adalah Islam. Tiang-tiang ini, okey, rumah yang kukuh, yang mana dia kukuh berdiri dengan 5 tiang, 1, 2, 3, 4, 5, yang mana tiang-tiang ini mewakili rukun-rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Okey, baiklah, kita bayangkan ya, jika kita sebagai orang Islam tidak menunaikan rukun Islam, 2 contohnya, salah satu atau 2 atau 3 atau 4. Contoh, kita tidak mengucap 2 kalimah syahadah ya. Nak jadi seorang Islam, mestilah mengucap 2 kalimah syahadah, dan kita tak solat. Dah jadi orang Islam tapi kita tak solat, maka apa akan jadi ya? Dua ni kita tak buat. Bayangkan 2 tiang ni runtuh, apa akan jadi dengan rumah ni? Rumah ni akan roboh, akan jatuh, akan goyah.
Macam tu jugalah kita sebagai orang Muslim, jika kita tak melakukan rukun-rukun Islam tersebut, diri kita pun akan rosak, diri kita pun akan runtuh, ya. Kemungkinan Allah tak pandang kita, ya, kerana kita tak solat. Bagaimana Allah nak memandang kita kepada hamba-hamba yang tak solat? Bagaimana Allah nak memberikan kita rezeki? Contohnya kita sebagai seorang murid lah, kita nak mendapatkan ilmu, belajar, siang malam kita belajar, tapi kita tak solat. Waktu bulan puasa pun kita tak puasa. Jadi ilmu yang kita pelajari itu ada keberkatan ke tidak? Ilmu itu yang kita belajar tapi tak dapat pun, bermakna di situ sudah tidak ada keberkatan. Awak belajarlah sungguh-sungguh dari pagi sampai malam, tapi kalau awak tak solat, awak tidak memohon pertolongan kepada Allah, ilmu yang awak dapat tu tak berkat. Kemungkinan awak susah nak menghafal, susah nak dapat ilmu, susah nak ingat sesuatu ilmu. Itu dia kesan-kesan orang yang tidak menjaga rukun Islam. Diri kita ni akan runtuh, akan rosak. Itulah dia sedikit sebanyak berkenaan tentang Islam yang Ustazah boleh huraikan sedikit, ya. Diharap murid-murid dapat memanfaatkanlah, ya. Kita selepas ini murid-murid boleh melihat semula, membaca semula dan menghayati dia apakah dia Islam, ya. Kita muhasabah diri semula, lihat kepada diri kita, adakah aku ini telah benar-benar menjadi seorang Islam yang sejati? Kita lihat semula cara kita solat, cara kita puasa macam mana, cara perbuatan kita, ya, pergaulan kita dengan orang, pergaulan kita dengan ibu bapa, dengan guru, dengan adik-beradik, elok atau tak elok. Itu yang kita kena lihat. Adakah kita sudah layak dipanggil sebagai seorang Islam yang sejati? Okey, jadi sampai di sini sahaja yang Ustazah boleh sampaikan. Harap murid boleh memanfaatkan, ya, ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.